148 gereja di kawasan Kedamaian menerima sumbangan RM148,000 untuk persiapan sambutan Krismas atau Tahun Baharu 2026. Sumbangan disampaikan Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedict. Setiap gereja menerima RM1,000 sebagai sebahagian daripada program sentuhan kasih Adun Kedamaian. Bagi gereja-gereja, kita menyampaikan dua kali sumbangan. RM1,000 untuk Christmas dan RM1,000 lagi untuk sambutan Paskah. Begitu juga dengan masjid-masjid dan surau, kita juga menyampaikan dua kali sumbangan, iaitu sumbangan merayakan Hari Raya Aidilfitri RM1,000 dan juga sambutan Hari Raya Haji. Biasanya kami guna untuk berbagai keperluan Natal macam makan minum, hadiah-hadiah, aktiviti permainan dan sebagainya. Ya, saya bagi pihak kawan-kawan ini, rakan-rakan yang telah menerima sumbangan tadi, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berhormat karena memberi sumbangan. Mengusikau kundaman tadi YB Iwan Benedict tu minan hak dot sekolah drama sumbangan atau drama ada Christmas agak temodot konsikan ko kumadau bisa mendot nakotorimanya haide tusin dot bantuan. Lembaga Industri Getah Sabah LIGS perlu meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada pekebun kecil getah di negeri ini. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, penambahbaikan berterusan penting bagi memastikan bantuan kerajaan dapat dimanfaatkan sepenuhnya, khususnya di kawasan luar bandar. Beliau berucap merasmikan Majlis Penyerahan Bantuan Musim Tengkujuh BMT kepada 150 pekebun kecil getah di Tenom. Secara keseluruhannya, BMT memberi manfaat kepada 9,000 pekebun kecil getah berdaftar di bawah LIGS dengan nilai bantuan lebih RM4 juta daripada Kerajaan Persekutuan. Data ramai pekebun kecil. Dan kami berterima kasih pihak kerajaan untuk nak bantuan itu Ramon. Karena kami percaya itu sami inisiatif yang membantu Ramon lah, meringan Ramon dah kula-kula baban-baban. Kay sangka huang kay nang lapra usin itu belanja may ra kono Christmas kono belanja anak-anak may kono kaparuluan may ra kono dapur akayalan san poyo ra kono matong ra upok sumuno tu sino poyo kerajaan Mantu Ramon. Sabah mengorak langkah lebih strategi untuk muncul sebagai destinasi pelaburan berkualiti dan berdaya tahan. Ia dilaksana menerusi cadangan Pelan Pelaburan Sabah 2025-2030 SIP. Menerusi SIP, Sabah menetapkan hala tuju jelas bagi menarik pelaburan bernilai tinggi, mampan dan bersedia menghadapi cabaran ekonomi global. Pelan dijangka menjadi input rasmi kepada dasar pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0 selain berperanan sebagai pelan hala tuju pelaburan jangka sederhana dan panjang sehingga 2030. Dia umpama satu end game, right? Untuk kerajaan negeri di mana kita ingin capai pelaburan kita. Jadi memandangkan amat kompetitif, jadi di sinilah SIP memainkan peranan penting untuk menetapkan hala tuju apa yang kita ingin kecapi sehinggalah 2030. SIP dibangunkan berasaskan 6 teras utama termasuk ekonomi biru, peningkatan kompleksiti ekonomi bernilai tambah tinggi, kepelbagaian pasaran dan perdagangan, sektor pertumbuhan tinggi, pembangunan modal insan serta pelaburan inklusif melibatkan PKS. Pelan turut dilaksana melalui 3 fasa, menumpukan kepada kemudahan pelaburan, pengukuhan rantaian pengeluaran tempatan serta inovasi dan pemindahan teknologi. Antara sektor tumpuan dikenal pasti termasuk tenaga boleh diperbaharui, pembuatan bernilai tinggi seperti peranti perubatan dan farmaseutikal, agromakanan berteknologi, ekonomi digital serta logistik pintar.
Pembinaan bangunan Sekolah Model Khas Komprehensif 9 atau K9 pertama di Sabah, Sekolah Kebangsaan Menanam memberi manfaat kepada 835 murid melibatkan 4 sekolah feeder dari 8 buah kampung sekitar daerah Tongot. Ia bukti komitmen kerajaan dalam memperluas akses kepada pendidikan berkualiti khususnya di kawasan luar bandar. Pembinaan bangunan baru ini memberikan impak positif kepada rakyat di pedalaman di Tongot dan di Telupit ini agar taraf hidup mereka akan dapat dipertingkatkan sedikit demi sedikit. Kita sama-sama berusaha untuk membangunkan taraf hidup mereka melalui pendidikan. Beliau ditemui pada program penyerahan projek pembinaan tambahan bilik darjah, asrama pelajar, rumah guru, makmal dan bengkel di SK Menanam Tongot. Sementara itu, ibu bapa serta pelajar berharap pembinaan tambahan di sekolah berkenaan mampu membantu meningkatkan kualiti pembelajaran dalam kalangan pelajar. Setelah sekolah ini siapkan, memang hati sebagai ibu bapa memang begitu gembira lah, sangat-sangat gembira karena adanya sekolah ini sangat-sangat membantulah sama dengan anak-anak kami untuk kesesuaian pembelajaran mereka. Saya sangat gembira dan bersyukur kerana sekolah ini mempunyai kelas yang cukup dan luas. Sekolah K9 adalah inisiatif strategi Kementerian Pendidikan yang menyediakan peluang pendidikan bermula dari darjah 1 hingga tingkatan 3 di sekolah yang sama. Majikan yang berdepan masalah berkaitan caruman disarankan agar tampil berjumpa dengan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi mendapatkan bantuan, khususnya dalam isu pembayaran caruman dan tunggakan. Yang menjadi masalah ialah apabila majikan ini cuba lari daripada kita. Kita cuba berhubung, mereka tak dapat dihubungi dan sebagainya. Setiap permasalahan majikan, KWSP akan setia membantu dan kita cuba usahakan. Kerana kita kena ingat bahawa apabila mereka gagal menyelesaikan masalah tersebut, kesannya adalah kepada ahli, kepada pekerja mereka. Dan ini akan menjejaskan simpanan mereka nanti untuk tujuan persaraan. Beliau menyatakan demikian selepas Majlis Anugerah Majikan Terbaik Kota Kinabalu tahun 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Sekiranya majikan gagal memberikan kerjasama, KWSP tidak teragak-agak mengambil tindakan undang-undang termasuk pendakwaan di peringkat jenayah dengan hukuman denda sehingga RM10,000 atau hukuman penjara. KWSP juga boleh mengambil tindakan sivil dengan mendakwa pengarah syarikat yang dipertanggungjawabkan secara peribadi bagi menyelesaikan semua tunggakan caruman kepada KWSP. Dalam majlis ini, Muhammad Fadil turut mengiktiraf majikan terbaik berdasarkan pengurusan caruman serta kebajikan pekerja mengikut kategori jumlah pekerja. Perbadanan Kemajuan Kontraktor PKK Cawangan Negeri Sabah terus mempergiat usaha penambahbaikan perkhidmatan bagi memperkasa daya saing kontraktor Bumi Putra. Pengarah PKK Cawangan Negeri Sabah Moro Jarani berkata, usaha ini khusus kepada pendigitalan sistem dan penyediaan latihan bersifat masa hadapan selari keperluan industri pembinaan semasa. Antara fokus utama ketika ini ialah penambahbaikan proses permohonan sijil taraf Bumi Putra menerusi sistem dalam talian bagi mengurangkan kerena birokrasi. Selain memudahkan kontraktor di kawasan pedalaman untuk berurusan tanpa perlu hadir ke pejabat. Macam tahun hadapan pun kita rancang kursus pengurusan AI yang boleh diaplikasikan kepada semua kontraktor, tidak kisahlah dia grade G1 ke ataupun G7. Mungkin dia boleh gunakan pendekatan AI ataupun pengkomputeran dalam pengurusan projek dan lain-lain. Itu tahun depan insyaAllah kita akan rancang. PKK turut memberi penekanan kepada pembangunan kapasiti kontraktor melalui pelbagai program latihan termasuk kursus asas, latihan pengurusan projek di tapak serta latihan kemahiran teknikal, serta memberi khidmat nasihat dan bekerjasama dengan pelbagai pihak bagi memastikan kontraktor Bumi Putra di Sabah lebih berdaya saing. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.